Tanda-tanda ikan tilapia dah mula membuat pembenihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam channel Zulkifli Haji Ali. Okey, dalam channel ni aku ada sedikit perkongsian daripada pengalaman aku ni dalam ternakan lobster dan ternakan tilapia. Dan dalam channel aku ni aku ada buat sedikit lah DIY. Okey, untuk video kali ni masih lagi aku nak berkongsi pengalaman tentang ikan tilapia ni. Okey, untuk video yang lalu tu, yang lepas tu, aku ada tunjuk cara-cara aku mengutip anak-anak benih tilapia di dalam kolam. Tapi kali ni ada WhatsApp. Ada banyak juga WhatsApp yang hantar dekat aku tu bertanyakan bagaimana nak mengetahui tanda-tanda ikan tilapia ni dah membawa benih ataupun tanda-tanda pembenihan ikan tilapia ni. Jadi macam tak sabar kan. Kalau kita bela ikan tilapia ni kadang-kadang bela sampai bertahun-tahun. Ada yang WhatsApp dekat aku tu dah sampai 3-4 tahun bela ikan tilapia ni, cantik, bagi makan cukup, ayak jaga cantik, tapi tak ada anak benih pun. Takat mana yang silapnya. Tapi mungkinlah aku boleh kongsi tanda-tanda pembenihan ikan tilapia ni. Tapi sekurang-kurangnya bila dah ada tanda ni, korang boleh berjaga-jagalah ataupun korang boleh tunggulah kat tepi-tepi kolam tu, tunggu tengok anak benih tilapia kod-kod ada. Ya, betul. Kalau nak pembenihan, kita kena pastikan di dalam kolam kita tu mestilah ada berpasang-pasangan jantan dan betina. Kalau tak ada jantan, tak ada betina, susah juga. Kalau berpegangan tangan jantan sama jantan, berjalan-jalan bersama-sama betina sama betina, memang susah, ada masalah dalam kolam tu. Okey, untuk status gagal atau berjayanya pembenihan ikan tilapia korang ni dalam kolam ni, okey, korang boleh rujuk balik dengan video aku yang bertajuk pembenihan ikan tilapia berjaya atau gagal. Okey, korang boleh tengok balik video tu, apa yang aku kongsikan di dalam tu untuk kejayaan ataupun pembenihan ikan tilapia ni yang korang boleh buat lah, tapi secara semula jadi. Untuk setiap sesuatu perkara tu mesti akan ada tanda-tandanya. Okey, tak terlepas juga ikan tilapia ni akan ada juga tanda-tandanya ataupun petunjuk lah yang ikan tilapia ni sama ada dah bawa telur, benih. Okey, paling senangnya kali ni aku nak kongsikan ikan tilapia ni dah mula membuat pembenihan. Okey, itu tanda-tandanya yang aku nak kongsikan pada kali ni. Okey, tapi sebelum tu korang kena, aku nak pesanlah dekat korang. Tapi kalau kata korang punya kolam tu, kolam ikan tilapia tu, air dia kotor ataupun dah memang tak nampak ikan-ikan tilapia di dalam tu, cuma bila bagi makan saja baru korang nampak ikan, jadi masalah tu sulit sikit lah. Kalau nak tengok sifat-sifat semula jadi ikan tilapia ni mula membuat pembenihan. Tapi kalau kata ikan kolam, air dalam kolam korang tu jernih macam sikit ya, macam jenis yang macam kolam aku ni lah, jernih sikit. Kebetulan aku dah bulan lepas aku dah baru cuci kolam ni, jadi nampak lah sikit ikan tu. Jadi kualiti air tu kena jaga sikit lah, barulah kita akan nampak aktiviti-aktiviti ikan tilapia ni. Kalau kata tak nampak aktiviti ikan tilapia ni, okey, jadi masalah. Mungkin waktu time makan baru kita nampak ikan tilapia ni ada atau tidak. Okey, untuk tanda-tanda yang menunjukkan ikan tilapia korang ni dah mula membuat pembenihan, okey, korang kalau boleh ada masa, korang berdirilah ataupun duduklah, tengok sambil santai-santai tengok dalam kolam korang tu. Lebih kurang dalam 2-3 minit korang dah boleh nampak dah kalau kata ada tanda-tanda. Okey, macam dalam video ni, macam yang aku tunjuk ni, okey, korang akan nampak ikan ni dia akan bertindak lebih agresif. Tapi selalunya keadaan macam ni dia akan berada di atas permukaan air lah. Macam ni dia akan mula mencari pasangan dia tu. Okey, kalau yang sesuai dia akan bawa pergi jauh lah. Kalau yang tidak sesuai, masih dalam mencari ni, dia akan nampak macam garang sikit, sedang mencari. Dia akan macam dia ada satu perkelahian lah. Macam aku pun tak tahu macam mana, sembang sama sembang, bincang gamak nyakut. Okey, dia akan tunggu. Jadi yang lain-lain ni kita pastikan nampak dia macam agresif sikit. Okey, macam ada satu tindakan liar. Okey, macam tu.
Bukan pesta liar, tapi tindakan liar lah untuk mencari pasangan ni. Okey, tindakan agresif ikan tilapia ni ataupun untuk induk-induk tilapia ni, tidak kiralah jantan atau betina, akan berlarutan lah sehingga ke 5 atau 6 hari, lebih kurang macam tu. Okey, sehinggalah mereka ni ataupun induk-induk tilapia ni akan mendapat pasangan untuk mengawan. Sekarang kita tengok pula tanda-tanda yang kedua. Okey, untuk tanda yang kedua ni, okey, kalau kata induk tilapia ni dah dapat pasangan yang tertentu yang telah dipilih, okey, setelah bertungkus lumus, berjaya juga mendapat pasangannya tu, okey, pasangan dia tu yang betina akan mencari tempat di sudut-sudut lah. Kalau kata di dalam kolam korang tu besar, dia akan mencari di sudut-sudut, jauh sikit daripada koloni-koloni yang lain-lain. Induk-induk tilapia ni dia akan berada di jauh sikit, selalunya akan berada di sudut-sudut lah. Kalau korang ada buat sedikit dekor-dekor di dalam tu, induk tilapia yang betina ni akan bersembunyi di celah-celah dekor-dekor yang korang buat tu. Okey, dalam video ni aku dah share, aku boleh tunjuk dekat korang lah. Okey, ini buktinya. Kalau kata induk tilapia ni dah ada pasangannya, okey, dia akan cuba mengasingkan dirinya di jauh daripada ikan-ikan induk yang lain di sudut-sudut kolam tu. Okey, kalau kata korang ada buat sedikit dekor-dekor di dalam kolam tu, mudahlah sikit dia untuk bersembunyi dan untuk mengasingkan diri. Sekarang ni proses untuk mengawan, dan kalau korang tengok pun, kalau kata ikan ni nampak seperti macam menggigit-gigit sedikit di dasar kolam tu, itu maknanya kadang-kadang dah ada telur pun yang cuba dikutip oleh induk betina ni untuk disimpan di dalam mulut tu. Sekarang ni kalau korang nampak, ini adalah pasangan lah. Ini pasangan jantan dan betina induk tu. Korang boleh tengok sendiri. Aku share dekat korang. Bukan senang nak tengok ni. Berjam-jam aku tunggu tepi kolam tu, semata-mata untuk mendapatkan video yang jelas lah untuk korang. Aku nak share. Jadi lepas ni aku harap korang boleh lebih kreatif lah untuk membuat sedikit decoration ataupun tempat-tempat ikan induk ni bersembunyi. Jadi cepatlah sikit untuk proses pembenihan ni yang dilakukan secara semula jadi. Okey, korang kena pakai idea lah. Mungkin idea korang lebih bagus. Korang boleh create satu decoration ni untuk ikan-ikan ni bersembunyi, dan ikan ni lebih selesa sikit lah kalau kata ada kawasan yang terlindung sikit. Untuk tanda yang ketiga ni, okey, korang boleh nampak ketika korang beri makan. Okey, contohnya satu hari korang beri makan pada suatu pagi itulah. Okey, korang kena buat pemerhatian, tapi pandangan korang kena tajam sikit lah. Dalam banyak-banyak ikan tu, ikan tilapia kalau kata time dia makan, mulut dia akan buka luas-luas lah untuk telan pellet tu, untuk makan pellet tilapia yang korang bagi tu. Tapi dalam banyak-banyak induk tilapia yang ada di dalam kolam korang tu, korang akan nampak mungkin ada induk-induk tilapia yang mulutnya hanya buka sedikit saja untuk makan pellet tu, dan dia makan pun tak banyak, hanya berapa biji saja. Okey, itu korang kena mark, kena tanda ikan tu. Ikan tu sebenarnya mungkin dah ada bawa telur di dalam mulut dia untuk diram. Okey, sekarang kita tengok tanda-tanda yang keempat pula. Okey, tanda-tanda yang keempat ni korang janganlah pula terkejut. Sekiranya satu pagi itu korang bagi makan tapi ikan tak nak makan. Okey, bukannya ikan korang tu sakit ataupun ikan tu ada masalah. Tapi sebenarnya ikan ni dah menjadi tabiat semula jadi dia. Mungkin ada telur di dalam mulut tu, di dalam mulut ikan tilapia, dan mungkin ada yang setengah tu dah ada anak benih yang dah menetas di dalam mulut induk-induk tilapia korang tu. Jadi korang kena alert sikit lah kalau dalam keadaan macam ni. Tengok, aku boleh tunjuk dalam video aku ni, aku sendiri pun bagi makan tapi ikan tak nak makan. Ini menunjukkan dah ada anak benih
talapia di dalam mulut-mulut induk tu. Cuma induk-induk ni tak melepaskan lagi anak-anak benih tu, sebab kita membuat pembenihan semula jadi. Selepas beberapa hari ataupun beberapa minggu, korang akan nampak lah anak-anak benih tu berenang di tepi-tepi kolam korang tu. Jadi terpulang pada korang lah sama ada korang nak mengasingkan anak-anak benih talapia ni ataupun nak dibiarkan di dalam kolam induk tu sendiri. Tapi bagi aku suka mengingatkan korang, sekiranya korang nak menternak anak-anak benih talapia ni di dalam kolam induk tu, okey, korang kena buat sedikit lah dekor-dekor yang timbul sedikit, supaya anak-anak benih talapia ni boleh bersembunyi ataupun melarikan diri, menyelamatkan diri daripada induk-induk talapia yang memakan balik anak-anak benih talapia ni. Jadi akan jadi satu kerugian lah. Okey, aku rasa setakat ini dulu perkongsian aku dengan korang dekat luar sana. Okey, semoga video ni bermanfaat. Aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Bagi yang baru mengenali channel aku ni, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Okey, sekiranya korang ada idea, ada komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Aku alu-alukan sebarang idea yang boleh membantu aku untuk menaikkan lagi channel aku ni dan membantu untuk dalam sistem kolam ternakan aku ni yang dibuat secara kecil-kecilan. Mungkin korang ada idea yang lebih baik daripada aku, korang boleh share dekat ruangan komen dekat bawah tu. Okey, aku mohon maaf juga sekiranya cara penyampaian aku, persembahan aku, audio dan visual aku di dalam video ni mungkin agak kurang memuaskan. Aku minta maaf kepada korang sebab aku tak menggunakan banyak alatan yang bagus-bagus untuk membuat video ni, tapi aku berkongsi idea dan pengalaman aku dalam channel-channel aku ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum.